Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita akan belajar bab 2 permintaan. Dalam bab 2 permintaan, kita akan belajar 3 benda. Yang pertama, teori permintaan. Yang kedua, penentu permintaan. Dan yang ketiga, perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Maka, kita masuk bahagian yang pertama, iaitu teori permintaan. Apakah yang dimaksudkan dengan permintaan? Permintaan ialah keinginan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang dan perkhidmatan pada pelbagai tingkat harga dan masa tertentu. Secara mudahnya, kita untuk memahami konteks ayat tersebut ialah permintaan bermaksud beli. Seterusnya, hukum permintaan. Hukum permintaan hubungannya songsang. Apakah yang dimaksudkan dengan songsang? Apabila harga meningkat, maka kuantiti diminta menurun. Dan apabila harga menurun, maka kuantiti diminta meningkat. Secara logiknya, apabila harga sesuatu barang meningkat ataupun mahal, maka pengguna akan membeli barang tersebut dalam kuantiti yang sedikit. Dan apabila harga barang tersebut menurun ataupun murah, maka pengguna akan membeli barang tersebut dalam kuantiti yang banyak. Sebelum kita masuk jadual dan bentuk keluk permintaan, kita kena tahu apakah maksud keluk permintaan. Keluk permintaan ialah keluk yang menunjukkan kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada pelbagai tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Seterusnya, jadual dan keluk permintaan individu. Pada tingkat harga RM1, kuantiti diminta ikan sebanyak 20 kg. Apabila harga meningkat kepada RM2, kuantiti diminta ikan menurun iaitu sebanyak 15 kg. Manakala pada tingkat harga RM3, kuantiti diminta menurun kepada 10 kg. Pada tingkat harga RM4, kuantiti diminta sebanyak 5 kg. Kita dapat lihat pada keluk permintaan individu, apabila harga ikan meningkat, maka kuantiti ke atas ikan juga akan menurun. Kita dapat lihat keluk tersebut bercerun negatif. Persamaan fungsi permintaan. Persamaan permintaan ialah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantiti barang diminta dengan harga barang tersebut. Fungsinya ialah Q sama dengan A tolak BP. Sebagai contoh soalan, harga ikan meningkat dari RM2 kepada RM3. Langkah-langkah untuk mengira fungsi permintaan ialah: yang pertama, menuliskan rumus; yang kedua, mencari nilai B; yang ketiga, mencari nilai A; dan akhir sekali, tuliskan jawapan semula. Baiklah, yang pertama, tuliskan rumus. Rumusnya ialah B sama dengan Q baru tolak Q lama bahagi P baru tolak P lama. Kemudian, masukkan nilai. Q baru merupakan 10 kg, Q lama merupakan 15 kg, P baru merupakan RM3, P lama merupakan RM2. Apabila dikira semula, ia akan mendapat -5. Negatif 5 itu merupakan kecurunan keluk yang bernilai negatif. Kemudian, cari nilai A, iaitu dengan memasukkan nilai Q, iaitu 10, sama dengan A tolak nilai B, iaitu 5, dan kemudian masukkan harga ikan, iaitu RM3. Apabila dikira, nilai A merupakan 25, iaitu merupakan pemotongan paksi kuantiti. Dan akhir sekali, masukkan jawapan, iaitu Q sama dengan 25 tolak 5P. Berikut merupakan fungsi permintaan bagi permintaan ikan. Keluk permintaan pasaran. Permintaan pasaran ialah jumlah kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh semua individu dalam pasaran pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Dalam kata mudahnya, permintaan Ali ditambah dengan permintaan Abu, jumlah tersebut merupakan permintaan dalam pasaran. Sebagai contoh, pada tingkat harga RM10, Ali membuat permintaan 1 kg ikan, manakala Abu meminta 2 kg ikan. Apabila ditambah permintaan Ali dan permintaan Abu, jumlah tersebut merupakan permintaan pasar, iaitu sebanyak 3 kg.
Begitu juga pada tingkat harga yang lain, iaitu pada tingkat harga RM8, RM6, RM4 dan RM2. Jumlah permintaan dalam pasaran dapat ditunjukkan apabila permintaan ahli dan ditambah dengan permintaan abu. Permintaan ahli dapat ditunjukkan dalam keluk permintaan. Pada tingkat harga RM10, ahli meminta sebanyak 1 kg. Pada tingkat harga RM8, ahli meminta sebanyak 2 kg ikan. Pada harga RM6, ahli meminta sebanyak 3 kg ikan. Pada harga RM4, ahli meminta sebanyak 4 kg ikan. Pada harga RM2, ahli meminta sebanyak 5 kg ikan. Semakin murah harga, semakin banyak permintaan yang diminta. Dengan permintaan yang dibuat oleh abu dapat ditunjukkan dalam keluk permintaan. Pada harga RM10, abu meminta sebanyak 2 kg. Pada harga RM8, abu meminta sebanyak 4 kg. Pada harga RM6, abu meminta sebanyak 6 kg. Pada harga RM4, abu meminta sebanyak 8 kg. Pada harga RM2, abu meminta sebanyak 10 kg. Apabila ditambahkan permintaan ahli dan permintaan abu, jumlah tersebut merupakan jumlah dalam pasaran. Contohnya, pada tingkat harga RM4, ahli membuat permintaan sebanyak 4 kg, manakala abu meminta sebanyak 8 kg. Apabila ditambah, jumlah dalam pasaran merupakan 12 kg. Subtopik 2.1.2 merupakan perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Kita tengok perubahan kuantiti diminta dahulu. Perubahan kuantiti diminta ni merupakan kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Maksudnya, perubahan permintaan ni hanya berlaku apabila harga menaik atau menurun. Perubahan kuantiti diminta ni dapat ditunjukkan dengan pergerakan titik sepanjang keluk permintaan. Contohnya, apabila harga meningkat dari P0 ke P2, kuantiti diminta menurun dari Q0 ke Q2. Ini menunjukkan penguncupan permintaan. Pergerakan titik akan beralih dari B ke A. Manakala apabila harga menurun dari P0 ke P1, kuantiti diminta meningkat dari Q0 ke Q1. Ini berlakunya pengembangan permintaan. Pergerakan titik akan beralih dari B ke C. Kita tengok pula perubahan permintaan. Perubahan permintaan ialah kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta kesan daripada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan pendapatan dan cita rasa pengguna selain perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Maksudnya, harga ditetap tapi permintaan bertambah atau menurun. Perubahan permintaan ini dapat ditunjukkan oleh peralihan keluk permintaan sama ada dia ke kiri atau dia ke kanan. Apabila dia ke kiri, maksudnya permintaan dia berkurang. Apabila dia ke kanan, maksudnya permintaan dia bertambah. Contohnya, apabila masyarakat kurang pendapatan, permintaan barang akan berkurang iaitu dari D0 ke D1. Maksudnya kuantiti diminta barang tersebut berkurang dari Q0 ke Q2. Tetapi apabila masyarakat mempunyai lebihan pendapatan, permintaan barang akan bertambah iaitu dari D0 ke D1. Kuantiti diminta juga akan bertambah dari Q0 ke Q1. Perkara ini dapat ditunjukkan apabila masyarakat mempunyai lebihan pendapatan, mereka akan membuat permintaan dengan lebih. Tetapi apabila masyarakat kurang pendapatan, mereka akan kurang membuat permintaan barang. Yang ketiga, kita masuk kepada penentu permintaan. Terdapat 7 penentu permintaan. Yang pertama, pendapatan pengguna. Yang kedua, cita rasa. Yang ketiga, dasar kerajaan. Yang keempat, harga barang lain. Yang kelima, musim. Yang keenam, jangkaan harga masa depan. Yang ketujuh, saiz dan struktur penduduk. Mungkin agak sukar untuk kita ingat ketujuh-tujuh penentu permintaan. Maka kami menyediakan satu formula supaya dapat memudahkan kita semua ingat penentu permintaan. Formulanya ialah pakcik dolar hilang masa jogging sebulan. 5, 6, 7, 8. Pakcik dolar hilang masa jogging sebulan. Sebut di bibir masing-masing. Pakcik dolar hilang masa jogging sebulan. Yang pertama, Pak. Pak merujuk kepada pendapatan pengguna ataupun sudah memadai dengan pendapatan. Jenis barang akan menentukan permintaan sesuatu barang berdasarkan pendapatan masyarakat.
Jenis barang terbahagi kepada 3. Yang pertama, barang normal dan barang mewah. Apakah yang dimaksudkan dengan barang normal? Barang normal ialah barang yang diperlukan untuk membolehkan masyarakat hidup dengan selesa. Sebagai contoh, kereta, perabot dan juga pakaian. Yang seterusnya, barang mewah. Barang mewah merupakan barang yang mempunyai kualiti yang baik dan berjenama. Sebagai contoh, emas, berlian dan juga jam Rolex. Bagaimana pendapatan boleh memberi kesan ke atas permintaan barang normal dan juga barang mewah? Mari kita lihat. Apabila pendapatan meningkat, permintaan ke atas barang normal dan mewah akan meningkat. Maksudnya, apabila masyarakat mempunyai wang yang banyak, maka mereka mampu untuk membelanjakan wang mereka untuk membeli barang normal dan juga barang mewah dalam kuantiti yang banyak. Maka kuasa beli akan meningkat kerana masyarakat mempunyai keupayaan untuk berbelanja. Hal ini dapat dibuktikan melalui keluk permintaan, iaitu dari D0 beralih ke kanan ke D2. Sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan ke atas barang normal dan juga barang mewah akan menurun. Maksudnya, apabila masyarakat kekurangan wang, maka kuasa beli masyarakat akan menurun kerana mereka tidak mampu untuk berbelanja ke atas barang normal dan juga barang mewah. Hal ini dapat dibuktikan melalui keluk permintaan, iaitu daripada D1 beralih ke kiri D2. Yang seterusnya, barang bawahan. Barang bawahan merupakan barang yang berkualiti rendah dan digunakan oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan ke atas barang bawahan akan berkurang kerana masyarakat mampu untuk membeli barang yang lebih berkualiti. Hal ini dapat dibuktikan melalui keluk permintaan, iaitu daripada D0 beralih ke kiri D1. Sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan barang bawahan meningkat kerana masyarakat tidak mampu untuk membeli barang yang lebih berkualiti. Hal ini terbukti pada keluk permintaan, iaitu daripada D1 beralih ke D2 ke kanan. Kemudian, barang mesti. Barang mesti merupakan barang yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat hari demi hari, iaitu barang keperluan. Sebagai contoh, beras, sayur dan gula. Barang mesti tidak mempengaruhi pendapatan pengguna kerana masyarakat sentiasa memerlukannya kerana ia merupakan barang harian. Yang kedua, kita masuk pada C, cita rasa pengguna. Cita rasa pengguna akan mempengaruhi permintaan sesuatu barang berdasarkan umur, fashion, minat dan juga kualiti barang tersebut. Permintaan sesuatu barang akan meningkat sekiranya cita rasa pengguna meningkat dalam menggunakan sesuatu barang berbanding barang lain. Sebagai contoh, jika pengguna lebih gemar menggunakan kereta, maka permintaan kereta akan meningkat, iaitu D0 beralih ke kanan ke D1. Manakala, permintaan ke atas motosikal akan berkurang kerana cita rasa pengguna terhadap motosikal berkurang. Permintaan motosikal berkurang dapat dibuktikan melalui keluk daripada D0 beralih ke kiri D1. Yang ketiga, dasar kerajaan. Apabila kerajaan mengenakan cukai yang tinggi, pendapatan boleh guna masyarakat akan berkurang. Jadi, permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan juga akan berkurang. Bila permintaan berkurang, maka keluk permintaan akan beralih ke kiri. Macam mana pula kalau kerajaan mengenakan cukai yang rendah? Apabila kerajaan mengenakan cukai yang rendah, pendapatan boleh guna masyarakat akan meningkat atau bertambah. Jadi, permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan juga akan meningkat. Kalau tadi permintaan barang
berkurang, keluk akan beralih ke kiri. Jadi, bila permintaan meningkat atau bertambah, maka keluk permintaan akan beralih ke kanan. Yang keempat, harga barang lain. Harga barang lain terbahagi kepada dua, iaitu barang pengganti dan barang penggenap. Contoh barang pengganti seperti Milo dan Vico. Kalau barang penggenap pula macam smartphone dan powerbank. Barang pengganti. Apa tu barang pengganti? Barang pengganti ni dia sesuatu barang yang mempunyai fungsi yang sama dan mudah diganti antara satu sama lain. Contoh macam Milo tadi. Kalau Milo tak ada, kita boleh gantikan dengan Vico. Sebab apa? Sebab Vico ni dia mempunyai fungsi yang sama macam Milo. Sebab kalau ikutkan, Vico ni dia air coklat juga, sama macam Milo. So bila Milo tak ada, kita boleh gantikan dengan Vico. Okey, tengok pula pada kesan kenaikan harga barang pengganti. Okey, contoh apabila harga Milo meningkat, kuantiti diminta Milo akan berkurang. Jadi, permintaan Vico akan meningkat. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey, bila harga Milo meningkat, orang ramai ataupun pengguna akan cari sesuatu barang yang fungsinya lebih kurang macam Milo. Contohnya macam Vico. Jadi bila harga Milo meningkat, orang ramai akan cari Vico dan permintaan Vico akan meningkat. Okey, tengok pada keluk permintaan yang pertama iaitu Milo. Apabila harga Milo meningkat daripada P0 ke P1, kuantiti diminta Milo akan berkurang daripada Q0 ke Q1. Apa kesan bila Milo naik harga? Apabila harga Milo meningkat, pengguna akan mencari sesuatu barang yang lebih kurang macam Milo, yang lagi murah daripada Milo. Contohnya macam Vico. Okey, jadi pengguna akan menggantikan Milo kepada Vico. Apabila pengguna menggunakan Vico, jadi permintaan Vico akan meningkat. Bila permintaan meningkat, keluk akan beralih ke kanan daripada D0 kepada D1. Walaupun harga Vico tidak berubah, tetapi kuantiti diminta Vico telah bertambah daripada Q0 ke Q1. Seterusnya, barang penggenap. Apa tu barang penggenap? Barang penggenap ni merupakan sesuatu barang yang digunakan secara bersama. Contohnya seperti powerbank dan smartphone. Atau boleh dikatakan contoh lain seperti komputer dan mesin pencetak. Okey, kalau dilihat pada kotak ni, harga smartphone meningkat, kuantiti diminta smartphone berkurang, jadi permintaan powerbank juga akan berkurang. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey, bila harga smartphone meningkat, bila harga smartphone dah mahal, tak ramai pengguna yang akan membeli smartphone. Bila tak ramai yang beli smartphone, mereka juga tak akan membeli powerbank. Sebab itu, kuantiti diminta smartphone berkurang, jadi permintaan powerbank juga berkurang. Okey, jika dilihat pada keluk permintaan smartphone, apabila harga smartphone meningkat daripada P0 ke P1, kuantiti diminta smartphone akan berkurang daripada Q0 kepada Q1. Apa kesannya? Lihat pada sebelah itu, keluk permintaan powerbank. Apabila harga smartphone meningkat, permintaan powerbank akan berkurang. Apabila permintaan berkurang, keluk permintaan powerbank akan beralih ke kiri daripada D0 kepada D1. Walaupun harga powerbank ni tidak berubah, tetapi kuantiti dimintanya telah berkurang daripada Q0 kepada Q1. Penentu permintaan yang lain ialah musim. Permintaan terhadap setengah barang dan perkhidmatan akan dipengaruhi oleh musim. Sebagai contoh, pada tahun 2020, negara kita telah dilandai COVID-19 dan perkara itu telah membuatkan orang ramai memakai pelitup muka bagi mengelakkan diri dari berjangkit. Oleh itu, permintaan terhadap pelitup muka telah meningkat. Apa yang akan berlaku terhadap keluk permintaan pada masa itu? Keluk permintaan akan beralih ke kanan dan kuantiti diminta juga bertambah dari Q0 ke Q2. Lain pula yang terjadi sekiranya berlaku pengurangan permintaan terhadap pelitup muka. Keluk permintaan akan beralih ke kiri dan kuantiti juga akan berkurang dari Q0 ke Q1. Selain itu, jangkaan masa depan. Jangkaan kenaikan harga kereta pada masa depan telah menyebabkan berlakunya peningkatan permintaan terhadap kereta.
Ini kerana masyarakat lebih gemar membeli sesuatu barang sewaktu barang itu lebih murah. Kalau permintaan akan beralih ke kanan, iaitu dari D0 ke D2 dan kuantiti diminta untuk kereta juga akan bertambah dari Q0 ke Q2. Sebaliknya pula yang akan terjadi sekiranya berlaku jangkaan penurunan harga pada masa depan. Permintaan terhadap kereta akan berkurang. Kalau permintaan pula akan beralih ke kiri, iaitu dari D0 ke D1 dan kuantiti juga akan berkurang dari Q0 ke Q1. Penentu permintaan yang terakhir ialah perubahan saiz dan struktur penduduk. Bilangan penduduk pada masa kini semakin bertambah dan perkara ini akan membuatkan permintaan terhadap barang runcit meningkat. Maka kalau permintaan bagi barang runcit akan beralih ke kanan dan kuantiti diminta juga akan bertambah dari Q0 ke Q2. Sekiranya berlaku pengurangan terhadap bilangan penduduk, permintaan terhadap barang runcit juga akan berkurang. Apa yang berlaku terhadap keluk permintaan pula ialah keluk permintaan bagi barang runcit akan beralih ke kiri dan kuantiti diminta juga akan berkurang dari Q0 ke Q1.